Leicester, masih lagi Siti Nur Arfah. Bolakan ke hadapan, ini peluang yang baik untuk Siti Zulaika. Cuba untuk melepasi Elias Syahirah. Masih lagi Siti Zulaika. Namun Ani Sumairah tenang untuk melakukan pintasan. Liam Mei Ling lepas dia merampas semula dari Liam Mei Ling, namun dia dipersalahkan oleh free kepada Malaysian University. Yang baik dipamerkan oleh Ani Sumairah. Liam Mei Ling terus maju ke atas untuk mencari Zati Aliani. Oh, satu tackle yang agak keras dan mungkinkah ada layangan kad? Ya, sudah pasti ada layanan kad, tetapi nasib baik kesalahan tu dibuat di luar 23 meter. Ya. Kalau tidak, sudah pasti itu adalah satu penalti corner akan diberikan untuk pasukan Negeri Sembilan. Lihat, itu kesilapan yang begitu mudah daripada nombor 6 iaitu Raja Nur Ashira, kapten. Dan ini advantage bagi pasukan Negeri Sembilan sekarang, sebab mereka mempunyai satu kelebihan pemain. Oh, ini peluang Liam Mei Ling dalam kawasan di ketika ini. Namun tolakannya menjadi tampan dengan baik oleh Zaidah Ibrahim. Pasukan Negeri Sembilan cuba mencari penalti corner yang ketujuh dalam perlawanan ini. Dan sudah pasti dengan kekurangan satu pemain, Malaysian University terpaksa bertahan sebagai satu pasukan. Peluang. Pukulan sudah penalti yang ketujuh, Mike. Ya, sebenarnya pengadil mengatakan pukulan 16, tetapi beliau tukar keputusan beliau sebab ada sedikit apabila bola tu ada clearance daripada penjaga gol terkena pertahanan pasukan Malaysian University. Lihat, satu rebound dan terkena kaki pasukan Malaysian University. Ini adalah penalti corner yang ketujuh bagi pasukan Negeri Sembilan. Sudah pasti pendapat saya, Syafiq, mereka akan mengeluarkan set piece untuk mendapatkan gol pendahuluan dalam perlawanan ini. Ini yang perlu dimanfaatkan oleh pemain-pemain Negeri Sembilan dalam situasi pukulan sudut penalti ini. Ani Sumairah dan juga Fazila Sylvester berada di situ. Tolakan tak menjadi. Namun satu lagi pukulan sudut penalti yang ke-8 untuk Negeri Sembilan. Ya, nampaknya Syafiq ada set piece yang ingin digunakan oleh pasukan Negeri Sembilan daripada kasal pertama daripada Fazila Silverstone. Sebenarnya ingin mencari di far post sebelah kanan, tetapi terkena kaki pelari pertama. Penalti corner yang ke-8 bagi pasukan Negeri Sembilan. Ini Ani Sumairah menjadi halang oleh postman. Ini Negeri Sembilan melakukan serangan bertali arus pula. Dalam perlawanan ini, Syafiq, kalau kita lihat kedua-dua penjaga gol beraksi dengan baik disebabkan kualiti. Kedua-dua penjaga gol ini adalah pemain kebangsaan. Di situlah kita lihat kedua-dua pasukan susah untuk mendapatkan gol. Lihat satu flick yang begitu deras. Kredit diharuskan berikan kepada postman nombor 3 Malaysian University iaitu Nur Izaida. Keluar dengan begitu baik dan menampan dengan clearance yang kemas. Ini peluang Nur Arfah, namun dia dihalang oleh Nur Syuhada. Through yang cukup baik ketika ini, Siti Arfah dan juga Nur Syuhada. Clearance yang tepat berarakan, namun tampanan yang tidak begitu kemas. Kembali membuka ruang kepada Malaysian University ketika ini untuk mengatur gerak. Lewat Zaid untuk melakukan tolakan dari Asfarina. Ini peluang untuk Malaysia University. Nama agak lewat melakukan tolakan, terus dikeluarkan. Liam Mei Ling. Lihat pemain ini, guest player, selalu bekerja keras, work rate yang begitu tinggi. Berada apabila pasukan ini menyerang, beliau memberi bantuan dan juga bertahan di bawah. Kedua-dua pasukan guest player ini daripada China. Lihat
kecergasan mereka, dua pemain ini. Pendapat saya, mereka harus tukar hantaran. Oh, ini peluang untuk Malaysian University ketika ini. Pukulan sudut penalti yang ketiga untuk Malaysian University. Ya, satu tindakan yang baik sebab seperti kita katakan, apabila ada transfer of play, lebih mudah untuk menewaskan ring out of defense. Dan satu tindakan yang baik, cerdik, hanya menggunakan 90 degrees dan meletak kaki pertahanan dan mendapat penalti corner yang ketiga. Setakat ini dua penalti corner sebelum ni tidak berkesan bagi pasukan Malaysia University. Mereka setakat ni hanya menjaringkan satu gol padang melalui isi counter attack tadi. Zafirah akan melakukan tolakan. Ya, dua PC taker utama bagi Malaysian University adalah Nur Mai Zaitul, jersey nombor 27, dan 24 Nurul Fatin. Kita lihat. Peluang dan disempurnakan dengan cukup baik. Selepas Haslinda sekali lagi merebahkan badannya dengan agak lewat untuk bangkit semula. Menyaksikan gawang itu terbuka. Jadi mudah untuk jaringan dihasilkan. Jaringan yang kedua untuk Malaysian University dalam situasi pukulan sudut penalti. Ya, sebenarnya ada sedikit kesilapan daripada injektor dan lihat tidak berkesan, tetapi kredit diberikan kepada penjaring ini disebabkan pendapat saya penjaga gol itu sudah rebahkan badan. Pendapat saya beliau kalau harus berada di bahagian tinggi itu mungkin dapat menyelamatkan bola tersebut. Jadi Siti Nur Arfah yang menjaringkan jaringan kedua untuk Malaysian University. Ini juga merupakan jaringan kedua peribadinya dalam kejohanan ini. Siti Nur Arfah main berjersey nombor 21 sebentar tadi. Lagi gerakan dari Malaysian University. Satu lagi agak bahaya. Ya, bahaya. Tidak dibenarkan dalam sukan hoki. Tapi beraninya pertahanan itu tadi, Syafiq. Begitu Negeri Sembilan melakukan serangan balas ketika ini. Lagi menanti rakan untuk datang membantu. Ya, lihat. Inilah penjaring kedua untuk Malaysian University. Siti Nur Arfah, Muhammad Noor meletakkan Malaysian University di hadapan di suku yang ketiga ini. Dengan kedudukan ini sudah pasti kedua pasukan akan mentukar sedikit strategi dan kurang bertahanan, dan sekarang kita lihat game lebih terbuka. Lihat Negeri Sembilan mengasak ketika ini mencari ruang untuk masuk ke dalam kawasan di berjaya. Dan hit. Melakukan telakan mencari Noramira Syakira. Sedikit Anis Sumairah mengalami kecederaan nampaknya. Kekejangan otot nampaknya. Sebab beliau beraksi dengan baik dan beliau adalah juga free woman ataupun sweeper yang berlari banyak. Cuba bayangkan, Syafiq, beliau selalu berada di antara bola dengan stroke point. Berapa kali bola tu pergi kiri kanan, itu banyaklah larian yang dilakukan oleh beliau. Sumairah mengalami kecederaan. Haslinda tewas 2 kali dalam situasi pukulan sudut penalti dalam perlawanan ini. 1 gol padang dan 1 pukulan sudut penalti. Ani Numaira ni adalah seorang pemain kebangsaan, back pertahanan yang begitu berkaliber tinggi.
Dan pendapat saya, beliau harus kembali secepat mungkin. Ada sedikit protes daripada pertahanan pasukan Negeri Sembilan mengatakan itu adalah satu overhead flick, bahaya. Dan beliau mengatakan beliau sebenarnya sebelum flick itu dilakukan beliau berada 5 meter, tetapi terkena, dan meminta itu adalah satu pukulan bebas, tetapi mengadil memberi kepada pasukan Malaysian University. Wang untuk Malaysian University sekali lagi. Jadi pintas daripada Zakia Liani dari Fazila Sylvester. Peluang ketika ini untuk Irene Hussein buat Malaysian University. Kali dipintas oleh Zakia Liani. Bukannya menyaksikan bagaimana Malaysian University mungkin sedikit lega ketika ini. Mereka agak sukar untuk menembusi benteng pertahanan Negeri Sembilan untuk masuk ke dalam itu agak sukar, namun apabila mereka mendapatkan sudut penalti jaya untuk memanfaatkan dengan jaringan. Sebenarnya Malaysian University sekarang beraksi lebih baik daripada separuh masa yang pertama selepas mereka mendapat gol semangat itu tadi di penalti corner. Dan setakat ini saya lihat pasukan Negeri Sembilan apabila mereka mendapat turnover, mereka hilang bola dengan begitu cepat. Dan ini membenarkan pasukan Malaysian University untuk lebih tenang. Sekarang kita lihat mereka memegang bola dengan lebih lama dan cuba mendapat free hit menggunakan high pressing. Dan sudah pasti mereka tahu tanpa kelibat Anid Humaira yang injured disebabkan kekejangan otot, itu memberi advantage kepada penyerang-penyerang pasukan Malaysian University. Dan lihat sekarang, inilah high pressing yang begitu berkesan. Mereka menekan setiap ball carrier, build out of defense bagi pasukan Negeri Sembilan. Bagi tolakan yang beruang kepada Negeri Sembilan untuk melakukan serangan ketika ini. Di Mei-Ling. Usaha try di suku yang ketiga ini. Kelebihan untuk Malaysian University. Kurang daripada 30 saat. Suku 1 dan 2 berpihak kepada pasukan Negeri Sembilan. Pendapat saya, suku ketiga pasukan Malaysia University kembali dalam perlawanan ini dan mendahului dengan 2-1. Ini peluang yang baik. Tolakan yang jauh. Dan begitulah tamat aksi di suku yang ketiga ini, menyaksikan ada jaringan dari Malaysian University untuk mereka berada di hadapan pula buat kali pertama pada perlawanan ini. 2-1 mereka mendahului jaringan dari Siti Nur Arfah. Usi CSP pukulan sudut penalti yang berjaya membuahkan hasil. Dari 2-1, keputusan yang baik dari Malaysian University yang bangkit melakukan kebangkitan di suku yang ketiga ini. Ini adalah antara aksi yang untuk perlawanan di suku yang ketiga. Bagaimana peluang yang dimiliki oleh Malaysian University. Aslinda antara otak utama bagi Negeri Sembilan dengan gol yang berjaya menyelamatkan sekurang-kurangnya 2 percubaan tepat menerusi pukulan ini. Dan kemudian ini antara serangan balas Negeri Sembilan yang berjaya dipatahkan oleh pemain pertahanan Nur Izzaidah. Negeri Sembilan juga memiliki deretan peluang menerusi pukulan sudut penalti. Namun ini antara yang dilakukan oleh Adi Sumairah diselamatkan oleh Nur Izzaidah. Dan jaringan kedua akhirnya buat Malaysian University berjaya dihasilkan Siti Nur Arfah untuk mereka berada di hadapan, memanfaatkan kedudukan gawang gol yang terbuka luas selepas Aslinda terjatuh akibat tempanan dari ataupun refleks dari situasi yang berlaku sebelum itu. Jadi Negeri Sembilan ketinggalan 1-2, juara bertahan
Tinggalan 1-2 di suku yang ketiga. Kini 15 minit yang terakhir di suku yang keempat. Mampukah mereka bangkit untuk menyamakan kedudukan, Mike? Okey Syafiq, kalau saya lihat 5 elemen utama dalam setiap pasukan, terutamanya penjaga gol. Kedua-dua pasukan ini mempunyai satu penjaga gol yang begitu kelas tertinggi disebabkan kedua-dua pasukan beraksi untuk pasukan kebangsaan. Dan kita lihat PC attack. Sebenarnya pasukan Negeri Sembilan mendapat 8 PC, hanya menjaringkan 1. PC ratio yang begitu rendah berbanding dengan pasukan Malaysian University hanya mendapat 3 PC dan menjaringkan 1, dan PC ratio yang agak tinggi 33%. Tetapi kredit diberikan kepada PC defense bagi kedua-dua pasukan ini begitu kemas dan dengan larian 3-1. Dan kalau kita lihat structural play antara kedua-dua pasukan hampir sama. Mereka bermain bertahan sebagai satu pasukan dan menggunakan counter attack tactical yang digunakan oleh coach Rajan dan juga Lailin Abu Hassan. Tetapi kelebihan daripada antara pemain dengan pemain sudah pasti berpihak kepada pasukan Malaysian University sebab mereka mempunyai 9 pemain kebangsaan, manakala pasukan Negeri Sembilan 2 pemain kebangsaan dan 2 guest player daripada China. Itulah perbezaan antara kedua-dua pasukan. Perlawanan masih lagi terbuka. Suku yang terakhir akan menentukan siapa akan menang Piala Sumbangsih edisi 2024 ni. Ya. Dan mengasak bangkit untuk menyamakan kedudukan. Kesan yang baik dilakukan di situ oleh Surizan binti Awang. Ini Zati. Cari rakan sebenarnya. Agak jauh pula tolakannya kepada Surizan. Biasanya kalau kita lihat taktikal yang digunakan oleh Coach K. Raja untuk Negeri Sembilan untuk bertahan sebagai satu pasukan. Tetapi soalan saya adalah Syafiq, energy level bagi pasukan Negeri Sembilan, mampukah mereka bertahan sebagai satu pasukan? Sudah pasti suku yang keempat ni saya akan lihat ada sedikit pemain akan mempunyai sedikit kekejangan otot dan mungkin structure of defense. Itulah kekuatan pasukan Negeri Sembilan mungkin akan rapuh sedikit, terutamanya dalam 5 minit terakhir ataupun 10 minit terakhir dalam suku keempat ini. Itu yang akan kita dapat saksikan dalam suku yang terakhir ini. Dan mereka lebih banyak mengasak. Dan lihat sekarang pasukan Malaysian University, apabila mereka hilang bola 23 meter, semua pemain belakang disebabkan mungkin mereka mendahului, tetapi itu satu tindakan yang bijak. Dan mereka apabila dapat turnover, mereka akan melakukan counter attack. Sumairah akan menjadi tampan oleh Raja Nur Syarina. Ya, lihat Raja Nur Syarina selalu berada di antara bola dengan stroke point. Itulah tugas dan tanggungjawab beliau, Kapten pasukan Malaysian University. Dan playmaker utama pasukan Negeri Sembilan kita tahu Fazila Sylvester. Beliaulah nadi utama bagi pasukan Negeri Sembilan. Dan kurang daripada 12 minit. Sudah pasti pasukan Malaysian University akan memperlahankan rentak, cuba buang masa sedikit dan tunggu dan lihat. Kita lihat kesilapan di situ. Yep, ada layanan kad hijau diberikan disebabkan oleh obstruction of play apabila pukulan bebas diberi. Inilah kesempatan harus diambil oleh pasukan Negeri Sembilan. Jadi Nur Iliana yang dilayankan kad hijau di Malaysian University. Ya, dalam kedudukan ini apabila mana-mana pasukan mempunyai kelebihan pemain, mereka harus menggunakan 4 penyerang sekarang di dalam kawasan D. Seperti kita tahu Syafiq, dalam sukan hoki ni hanya boleh jaringkan gol apabila 2 keadaan berlaku. Satu dengan bola dan harus berada dalam D. Tak semestinya kalau anda pasukan itu beraksi dengan baik, mempunyai ball possession yang begitu tinggi, tidak bermakna.
yang bermakna adalah berapa circle penetration yang dilakukan oleh pasukan itu. Itulah akan menunjukkan sama ada pasukan itu menang atau kalah, bukan peratusan ball possession dalam sukan hoki ini. Disebabkan oleh layanan kad hijau, sudah pasti sekarang Malaysian University akan memegang bola, cuba dapat free hit dan membazir masa, buang 2 minit ini supaya pemain yang berada di luar kembali dan beraksi 11 lawan 11. Bukan Negeri Sembilan untuk bangkit dalam 10 minit yang terakhir ini. Dalam satu gol dan kesilapan pula dilakukan di situ oleh Liana Akilah. Faktor kecergasan cukup memainkan peranan yang penting ketika ini buat mereka. Ya, lihat bagaimana cerdiknya Nur Amira. Beliau tahu mereka kekurangan seorang pemain, cuba mendapat free hit, buang masa, tunggu 2 minit ni habis apabila 11 lawan 11 dan baru kita buat attacking. University beraksi dengan 10 pemain ketika ini. Lepas Nur Iliana dilainkan kad hijau, kini mereka mengatur gerak. Jadi tampan di situ oleh Surizan. Agak jauh kawalannya, namun berjaya memintas. Ya, setahu kita Syafiq, ini adalah perlawanan yang ketiga bagi kedua-dua pasukan ini, dan kita tahu pasukan Malaysia University seri dengan QNet Phoenix. Itu memberi sedikit tekanan bagi pasukan Malaysia University untuk mendapat wajib 3 mata, supaya mereka mempunyai peluang untuk juarai liga juga. Ini peluang untuk Negeri Sembilan melakukan serangan bala. Lee Mei Ling di sebelah kiri sudah pun bersedia. Fazila masuk ke dalam kawasan D. Dalam kawasan D berjaya untuk mendapatkan kaki pemain lawan untuk sudut penalti yang ke-9. Ini pengalaman yang dimiliki oleh Fazila. Ya, lihat satu kombinasi di antara Mei Ling, guest player, dan juga Fazila. Beliau menggunakan satu reverse control ke dalam kawasan D dan menunggu apa ada kesilapan, tarik dan terkena kaki. Dan lihat sekali lagi kekejangan Otto berlaku. Biasanya taktikal yang digunakan oleh coach K. Rajan yang bertahan dengan 9 dan menggunakan hanya 1 atau 2 high forward. 9 pemain ini bekerja keras dan sudah pasti memerlukan satu high energy level ataupun satu tahap kecergasan untuk mencapai tactical plan itu. Kekejangan otot yang dialami dekah dari Zatia Liani. Ya, sudah pasti sekarang kita tahu penalti corner ini adalah penalti corner yang begitu penting bagi pasukan Negeri Sembilan untuk menyamakan kedudukan. Dan PC defense bagi pasukan Malaysian University setakat ini begitu baik, disebabkan penjaga gol beraksi dengan baik, postman dan larian 3-1. Sudah pasti sekarang mereka menggunakan 2 castle. Pasukan Negeri Sembilan, kita lihat Fazila juga berada di sana. Dan ini peluang yang baik untuk Negeri Sembilan bagi menyamakan kedudukan di suku yang terakhir ini, suku yang keempat. 8 minit 33 saat lagi, Syafiq. Ini sudut penalti yang ke-9. Ya, 9. Setakat ini hanya menjaringkan 1 gol. 1 saja. Sudah dimanfaatkan dengan baik. Satu tolakan dan jaringan dari Hani Sumairah. 2 jaringan dari Hani Sumairah mesti pukulan sudut penalti menyamakan kedudukan untuk Negeri Sembilan yang pada awalnya di suku yang keempat ini agak sukar untuk menembusi gawang Malaysian University.
Ya, lihat dua kali Siti Zalia ditewaskan di tempat yang sama, situasi yang sama. Kasel pertama menewaskan penjaga gol dengan begitu mudah di sebelah kanan. Seperti saya katakan selalunya, box flick ini selalunya confusion bagi penjaga gol, sama ada nak menggunakan kaki ataupun diving. Pendapat saya, apabila ada penalti corner, pelari pertama dan penjaga gol harus kongsi tanggungjawab tu. Penjaga gol harus mengambil satu step sebelah kanan. Tetapi pendapat saya, Siti Zalia hanya berada di tengah. Jadi jaringan penyaman menerusi Anis Sumairah meletakkan Negeri Sembilan, menyamakan kedudukan 2 sama ketika ini. Semakin rancak aksi di suku yang keempat dengan peluang yang cukup baik. 8 minit yang terakhir, adakah kita akan menyaksikan satu lagi ataupun 2 jaringan lagi untuk kedua-dua pasukan? Ya, seperti kita katakan Syafiq, kalau perlawanan ini seri, satu mata akan diletakkan di carta bagi kedua-dua pasukan. Tetapi untuk Piala Sumbangsih, pukulan penalti shootout 5-5 akan dijalankan. Terlepas dari Surizan. Terus dikawal dengan baik. Peluang untuk Malaysia University. Tersasar pula dari Siti Nur Arfah, menjaring gol kedua untuk Malaysian University. Ya, lihat satu forehand collection yang begitu baik, satu palm shot yang dilakukan, tetapi tersasar sedikit saja. Ya, satu idea yang begitu baik daripada Siti Nurfah. Bisan tepat untuk melakukan dasan. Baik kepada Limai Ling. Persorangan ketika ini Limai Ling jaya melakukan tolakan kepada Jin Chen. Dan jaya mendapatkan pukulan. Pantas diambil oleh Fazila, terus melakukan tolakan. Jin Chen terlepas. Ya, Syafiq, lihat kombinasi antara pemain pengalaman Fazila dan juga 2 guest player, iaitu Lee Mei Ling dengan Zing Zing. Setakat ini di bahagian 23 meter attacking berkesan bagi pasukan Negeri Sembilan. Dan Syafiq, adakah deja vu edisi yang lepas dalam perlawanan ini? Sebab edisi yang lepas mereka seri juga, 1 sama, tetapi penalti shootout pasukan Negeri Sembilan menang dengan 2-1. Betul. Dan adakah skrip yang sama akan berulang pada edisi kali ini, dengan masa tinggal 5 minit saja untuk ditamatkan, dan pastinya akan memberikan ruang kepada kedua pasukan ketika ini untuk mencipta gerakan yang lebih berkesan dalam 5 minit yang terakhir ini. Tidak boleh melakukan sebarang kesilapan di bahagian pertahanan. Dapat saya, pasukan Malaysian University harus wajib mendapat kemenangan dalam perlawanan ini. Sebab kalau seri, maksudnya mereka dah seri 2 perlawanan dan hanya menang 1. Itu bukan baik bagi Malaysian University untuk mengejar juara liga. Dekat menentang Phoenix 1 sama pada perlawanan pertama mereka. Ya, QNEC Phoenix juga adalah sebuah pasukan yang begitu baik sebab mereka mempunyai 6 pemain kebangsaan, Syafiq. Biasanya dalam kedudukan ini, Syafiq, soalan saya, apabila kurang daripada 5 minit, jurulatih yang mana berani sama ada mereka akan menggunakan power play atau tidak. Biasanya selalu itulah soalan saya. Jurulatih yang mana berani? Sama ada nak ambil risiko ataupun beraksi 11 lawan 11 dengan penjaga gol atau tanpa penjaga gol untuk mendapat kemenangan. Kita tunggu dan lihat, Syafiq. Namun setakat ini kita dapat saksikan agak balance juga dari segi asakan kedua pasukan ketika ini. Jadi sukar untuk kita meramalkan siapakah yang akan melakukan power play ketika ini. Adakah Malaysia University ataupun Negeri Sembilan, kerana Negeri Sembilan juga tidaklah bertahan sepenuhnya ketika ini. Ya, saya setuju, Syafiq, sebab itu satu pandangan yang baik. Sudah pasti sekarang kedua-dua pasukan ini cuba menukar hantaran dan cuba mendapat serangan. Ke sebelah kanan ketika ini bagi Negeri Sembilan.
sebenarnya. Tidak. Sudah pun keluar. Setakat ini 2 sama. Daripada 4 gol ini 3 daripada penalti corner dan 1 gol padang melalui penalti corner attack. Dan setakat ini kalau kita lihat bukan mudah untuk penyerang-penyerang mencari gol dengan begitu mudah disebabkan ketangkasan kedua-dua penjaga gol dalam perlawanan ini. Peluang ketika ini Nurliana. Kawalan yang baik bagaimana? Terkena kaki dari Kirandip. Ya, satu collection yang baik di baseline. Lepas tu lihat ada 3D skill menewaskan 2 pertahanan. Tetapi kemudian beliau lari terus kepada penjaga gol. Pendapat saya kalau beliau menggunakan satu docker ataupun 90 degrees pass kepada Nur Amira di kawasan panas, itu adalah option yang lebih baik bagi Kirandip. Peluang ketika ini Malaysian University. Dalam kawasan deep. Tersasar pula di sebelah kiri gawang. Ya, satu idea yang baik, tapi pendapat saya ada sokongan di sebelah kanan. Kirandip berada di sebelah kanan, itu adalah option yang lebih baik. Kalau kita lihat ulangan ini, lihat sebelah kanan Kirandip, jersey nombor 2. Beliau adalah free untuk mendapat satu pukulan yang lebih baik. Dikawal oleh Surizan. Nampaknya kurang daripada 2 minit. Tak ada jurulatih yang ingin gunakan power play. Mereka rasa kedudukan ini cukup. Adakah ada miracle atau keajaiban yang akan berlaku di 2 minit terakhir ini? Silap pula jangkaan dari Jinsen. Tak pernah Lee Mei Ling yang menanti di sebelah tengah itu. Peluang Ismairah berjaya bertahan dengan baik. Mailing terlepas. Jadi kawal semula oleh Nur Adilah, namun dirampas dengan baik oleh Asparina. Kena ada pemain dilayangkan kad hijau. Kad kuning. Ya. Kad kuning kepada Elia Syahirah. Ya, satu tindakan ataupun keputusan yang begitu baik daripada pengadil, sebab itu adalah satu off the ball obstruction ataupun menggunakan badan untuk menolak pemain pasukan Negeri Sembilan. Di mana Negeri Sembilan akan beraksi dengan 10 pemain hingga tamat permainan ini. Peluang ketika ini terkena kaki dan penalti yang keempat. Walaupun mereka kekurangan seorang pemain, tetapi satu kombinasi di sebelah kiri, di sebelah kanan begitu cerdik mencari kaki pertahanan pasukan Negeri Sembilan. Penalti corner yang keempat. Dan inilah penalti corner yang begitu penting bagi pasukan Malaysian University. Sebab setakat ini penjaga gol dan PC defense pasukan Negeri Sembilan begitu kemas dan mantap. Dan pendapat saya mungkin Lailin Abu Hassan akan mengeluarkan secret ataupun senjata, mungkin menggunakan set piece untuk memperdayakan larian 3-1 defense pasukan Negeri Sembilan dan menewaskan penjaga gol pasukan Negeri Sembilan iaitu Nur Azlinda. Peluangnya terbaik. Bagaimana kesudahannya diselamatkan oleh Azlinda dengan cukup baik. Namun satu lagi pukulan sudah penalti. Yang kelima. Ya, lihat satu flick yang begitu deras di kiri glove Nur Azlinda, dan pengadil mengatakan lantunan itu bahaya dan memberikan penalti corner back to back yang kelima bagi pasukan Malaysian University. Dan sekali lagi ini peluang untuk Malaysian University. Bagaimana diselamatkan juga. Tindakan susulan keadaan kelang kabut. Yep. Bekah keputusan dari Empire. Sekali lagi. Ya, sekali lagi ini adalah PC yang ketiga back to back disebabkan mungkin penjaga gol itu menghalang bola, tidak memberi peluang kepada penyerang-penyerang. Maksudnya blocking the ball with the body. PC yang begitu, lihat mungkin set piece. Yep. Sayang sekali.
Set piece yang cuba dilakukan. Ya, satu tolakan ke Castle nombor 2 dan set piece di stroke point ataupun kawasan panas tidak menjadi tersasar. Walaupun kurang seorang pemain, Malaysian University mereka menekan pertahanan pasukan Negeri Sembilan. Deja vu yang sama, Syafiq. Edisi yang lepas, edisi ini juga akan ditentukan melalui pukulan penalti shootout. Jadi nampaknya 2 sama, keputusan penuh menyaksikan perlawanan terpaksa ditentukan pemenangnya menerusi pukulan penalti shootout. Ia akan mencari siapakah juara bagi Piala Sumbangsi 2024 ini. Adakah Negeri Sembilan ataupun Malaysian University, dan sama kita nantikan. Jadi 2 sama untuk keputusan penuh permainan dari bagi 60 minit permainan. Jadi kita terpaksa menanti siapakah pemenangnya di penalti shootout. Jadi ini mungkin peluang untuk Negeri Sembilan khususnya untuk mempertahankan kejuaraan mereka, Mike, kerana sebelum permainan juga kita dengar bagaimana K. Rajan mengatakan pemainnya pada edisi kali ini cukup berbeza. Sebaliknya pula bagi Malaysian University yang dibatasi 9 pemain kebangsaan. Dan bagaimana pendapat anda apabila Negeri Sembilan berjaya mengikat perlawanan ini dengan keputusan seri 2 sama? Ya, pendapat saya pasukan Malaysian University bermain bilopa. Pendapat saya dalam perlawanan ini disebabkan mereka mempunyai 9 pemain kebangsaan. Tetapi kredit diberi kepada pasukan Negeri Sembilan sebab mereka menggunakan segala kekuatan mereka. Sebab mereka bertahan sebagai satu pasukan dan menggunakan counter attack. Mereka berjaya, tetapi PC attack ratio pasukan Negeri Sembilan tidak begitu tinggi. Mereka mendapat 9 penalti corner tetapi hanya menjaringkan 2. Dan manakala kalau kita lihat daripada peluang dalam D untuk menjaringkan gol padang dalam perlawanan ini tak ada. Betul. Daripada 4 gol, 3 PC dan jaringan daripada Malaysian University juga daripada PC counter attack. Ya. Dan itu yang kita dapat saksikan. Mujur kita lihat di sini. Anis Sumairah, 2 jaringannya membolehkan Negeri Sembilan menyamakan kedudukan sekaligus mengheret perlawanan ke penalti shootout. Dan di suku yang keempat, dan ini antara peluang terbaik bagi Siti Nur Arfah menambah jaringan. Namun tersasar sedikit di sebelah kiri gawang Negeri Sembilan. Pukulan ini dilakukan oleh Siti Nur Arfah. Dan ini pula gerakan dari Kandit Kaut. Dan Negeri Sembilan pula beraksi dengan 10 pemain dalam 2 minit yang terakhir. Dan ini antara aksi-aksi akhir menciptakan sudut penalti yang gagal untuk mendapatkan jaringan. Jadi 2 sama untuk aksi 60 minit permainan. Kini kita akan menantikan, kita akan mencari pemenangnya melalui pukulan penalti shootout. Jadi skrip yang sama berlaku pada edisi yang lalu. Dan cuma situasinya ketika itu Negeri Sembilan adalah favourite berbanding dengan Malaysian University ketika itu Kapten Mustang. Dan edisi kali ini pula, Mike, Malaysian University letakkan sebagai pilihan berbanding Negeri Sembilan. Ya, biasanya dalam kedudukan seperti ini, Syafiq, adalah 50-50 ya. Dalam pukulan penalti shootout. Kita tahu setiap pasukan akan menamakan 5 pemain terbaik mereka untuk mengambil shootout. Tetapi elemen yang penting yang akan menentukan pemenang dalam penalti shootout adalah ketangkasan penjaga gol. Betul. Tetapi dalam kedua-dua pasukan ini, mereka mempunyai kedua-dua penjaga gol taraf pasukan kebangsaan. Kita tahu pasukan Malaysian University mempunyai Siti Zalia. Manakala pasukan Negeri Sembilan mempunyai Nur Hazlinda. Dan sudah pasti taker itu akan diberi 8 saat untuk menewaskan penjaga gol. Dan dalam situasi ini biasanya, Syafiq, penjaga gol akan buat apa dalam 8 saat ini adalah first, penjaga gol akan keluar dengan cepat untuk tutup ruang dulu. Kedua, memperlahankan rentak penyerang itu. Ketiga, membeli masa. Sebab 8 saat tu penjaga gol akan tarik 3 atau 4 saat. Dan hanya memberi penyerang itu 2 saat terakhir untuk melakukan pukulan terdesak. Di situlah mungkin kesilapan akan dilakukan. Biasanya itulah penjaga gol akan lakukan dalam penalti shootout. Dan lagi satu elemen, Syafiq, dalam kedudukan penalti shootout ni, penjaga gol akan menggunakan kayu yang lebih panjang berbanding dengan dalam perlawanan di mana kayu itu adalah lebih pendek. Itulah perbezaan dalam pukulan shootout, Syafiq.
Dan itu yang dapat kita saksikan sebentar lagi. Adakah Nur Haslinda, penjaga gol kebangsaan berusia 21 tahun, dan juga Siti Zalia, juga seorang lagi penjaga gol kebangsaan berusia 23 tahun, akan mempamerkan aksi mereka untuk mempertahankan gawang masing-masing daripada dibolosi dalam situasi penalti shootout ini. Jadi mampukah Negeri Sembilan mempertahankan kejuaraan mereka di siang lalu. Musim lalu cukup manis bagi Negeri Sembilan, 3 kejuaraan dibawa pulang dengan menjuarai Piala Sumbangsih, Piala Liga Hoki Wanita Malaysia dan Piala Vivian Mesos pada edisi 2023 dan 2024. Ini antara cabaran pertama mereka. Piala Sumbangsih berjaya mengikat Malaysian University 2-2 dan pastinya memberikan sedikit kelegaan buat mereka, dan pastinya ingin mendapatkan kemenangan mesti pukulan penalti shootout ini. Ya, lagi satu elemen dalam penalti shootout ini adalah kita harus tahu that ada video referral juga yang boleh diminta oleh pengadil ataupun pemain dalam penalti shootout untuk lihat mungkin ada sedikit kesalahan. Dan apabila ada kesalahan berlaku dalam penalti shootout antara penyerang dengan juga penjaga gol, penalti stroke akan diberi. Dan salah satunya 5 pemain ini, penalti stroke tu tidak semestinya harus diambil oleh taker itu, boleh tukar daripada 5. Dan kita harus tahu apabila ada seri antara 5 pukulan ni, kemudian mereka akan melakukan sudden death antara pemain, dan turutan tu boleh pilih siapa-siapa untuk ambil sudden death. Betul. Jadi kita akan nantikan keputusannya ketika sebentar saja lagi. Mampukah Sembilan mempertahankan kejuaraan ataupun Malaysian University akan menjadi juara baru bagi Piala Sumbangsih. Empire, Guntur, Muhammad Khairil ada di situ. Biasanya di kawasan D yang mana akan dipilih untuk lakukan shootout adalah selalu, kalau lihat tempat teknikal tu, mereka akan menggunakan sebelah kiri selalunya. Dan kita lihat kombinasi antara technical official dan penjaga garisan, juga akan ada satu pengadil di sana untuk lihat sama ada bola tu lepas dalam 8 saat atau melihat kesilapan. Satu akan melihat di arah sebelah, akan tiup horn itu apabila ada 8 saat. Itulah technical team yang baju hijau tu di padang, dan ada 3 pengadil yang berbaju putih. Itulah kombinasi antara technical official dan pengadil yang akan menguruskan pukulan penalti shootout, di mana di bahagian tengah tu ada 2 official yang lain akan lihat 5 nama yang diregister untuk mengambil pukulan shootout. Di kedua pasukan sudah pun bersedia memulakan penalti shootout ini.